Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang alik ayat 48. Lepas tu kita masuk ayat 49. Dah habis. Ayat dah panjang. Fa'in a'radu, maka jika mereka berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka tidak kami utuskan engkau atas mereka sebagai yang memelihara. In alaika illa al-balagh, tidaklah tugas engkau melainkan menyampaikan. Tugas engkau ni termasuk kita. Semua kita ni kena faham, kena mengaji habis belaka, kena mengaji habis belaka. Bunyi engkau. Sama ada boleh tak boleh tu nombor dua. Kena faham dulu. Kena habis ya. Kena ngaji habis belaka, kena ngaji sampai habis licin, kena ngaji sampai habis licin. Licin. Ustaz sebut ada licin tak? Lepas tu tak boleh lagi. Tu cerita lain. Ha? Ustaz sebut habis licin. Habis licin macam makanan aja. Nanya apa hak tu sepatutnya. Tak ada tinggal separuh. Tak ada tinggal habis licin. Bau hati. Makan habis licin dah. Kan? Makan apa kali habis licin dah kita. Situlah makna agama. Makna menerima bahawa kita ni kena ngaji habis licin, kena mengaji habis licin ni. Kalau faham lagu tu, itulah maksud agama. Kat situ. Ngaji habis licin. Habis ring Ustaz. Kalau Kelantan kata kalau makan kena habis licin. Kalau ngaji kena habis ring. Ngaji habis licin juga. Habis ring. Habis ring ni usaha. Habis tak habis tu kita dah berdua. Ni kena bagi habis kalau boleh. Tahu luar kata apa habis licin Ustaz? Apa dia? Habis licin luar kata apa? Sampai licin. Sampai licin. Sampai licin. Sampai licin. Maknanya jangan tinggal sehabuk pun. Quran ni biar habis ngaji. Sampai tamat. Mana Quran ni? Makna Quran ni lah. Sebab Allah kata kepada ahli kita, lastum ala syai'. Mu tidak dikira beragama. Kalau tak habis. Kalau tak habis Sampai belajar. mu tak ngaji tak terima habis, tak cerita habis. Ahli kita kan separuh kan. Kalau cerita kena cerita habis licin juga. Boleh tak boleh tu nombor dua. Kenapa lagu tu? Lepas tu kita lain lepas tu pula. Bukan habis licin Ustaz. Bukan habis licin. Ha? Bukan habis licin. Habis licin. Habis licin. Habis licin. Sampai habis lah Ustaz dia. Dari kulit ke kulit lah. Malah dah kata tak. Kita kalau sekolah tak habis ngaji malulah. Kan? Kitab lain banyak habis. Quran tak habis-habis tak. Dia kata gitu. Cara dia kata tu menyentuh jiwa. Kita ni kalau sekolah, ngaji sekolah tak habis malu. Kan? Ngaji sekolah rendah tak habis malu. Menengah tak habis malu. Mengaji mana? Habis tak? Tak habis. Allah. Tak habis tu malu. Tapi tak saya terima hakikat. Ngaji Quran dia kena habis. Patut kena malu jugalah. Lepas tu kalau habis tu perlu Quran ni. Ada jadi macam Quran ni macam tak apa tak habis. Kalau ngaji dunia tak boleh. Quran tak apa tak habis. Dia terbalik jadi. Sekarang ni lebih lagi
Tapi tak apa sebenarnya. Janganlah kita sedih, janganlah kita bila kejap lagu tu tunduk, kita rasa segar, kata malu tak. Sebenarnya terima tu terima lagu tu dia datang kebaikan kepada kita. Kita akan ada rasa kurang, kita akan macam benda baik ya. Kita akan rasa kena ngaji banyak lagi. Kita akan rasa tak sedap apa. Rasa aku tak habis ngaji. Bila kita rasa benda perlu buat, baru kita rasa benda yang patut kita buat. Sekarang ni kita tak buat seroti. Kita tak buat sungguh-sungguh tu sebab kita letak target, kita letak sekadar. Alah tak apa, sekadar ngaji je lah. Waktu kita punya apa? Kita nak bawa kereta tu kan kita kata kena sampai ke Kuala Lumpur. Kena sampai Kuala Lumpur. Jadi kita nak tolak pagi pukul 5. Nak sampai Kuala Lumpur ni. Kena sampai sebelum pukul 12 tengah hari. Kita duduk kelantar. Kita faham dah, terima dah. Apa jadi esok pagi? Kita akan bangun kumpak. Kita akan tolak awal. Rehat banyak. Betul tak? Beg betul siap dah. Barang-barang siap dah. Tengok belakang dah. Barang besar jiran-jiran dah. Telefon dah start kena tak ada lah esok ni. Ada hari Isnin itu start kita tak ada. Contoh. Kenapa jadi lagu tu? Bila kita faham bahawa kita kena sampai Kuala Lumpur ke 12 hari. Tapi kalau kita kata tak sampai pun tak apa. Dia bila kita set lagu tu, tindakan pun jadi sekadar. Tindakan jadi tidak action tu jadi kurang. Sebab apa? Kita letak tu rendah. Lepas tu kalau letak kena tinggi, lepas tu dia akan jadi lain. Sekarang ni kita letak tak habis pun tak apa. Kita letak lagu tu dah. Lepas tu action kita standard. Sebab standard tak habis pun tak apa Tapi kalau kita kata kena habis pun apa. Dia akan pengaruh dia macam kita nak pergi Kuala Lumpur lah. Nak kena pergi juga. Hari Ahad dengan sampai Kuala Lumpur ke 12 tengah hari Kuala Lumpur. Jadi 12 tengah hari jalanan berapa jam? 6 jam. Kita akan nak jalan direct, tak berhenti-berhenti. Orang tolak malam lah senang. Kalau waktu letih, berhenti berehat. Tapi jangan tidur dalam kereta, bahaya. Contoh tak. Makna nak beritahu, kadang-kadang perkara-perkara yang kita beritahu ni sebenarnya walaupun bunyi tak sedap tapi banyak kebaikan. Bila kita faham Quran ni kena ngaji habis, dia pengaruh kepada action kita tu lebih. Betul tak cikgu? Dia psikologi. Tapi kalau kita kata ngaji tak habis pun tak apa, standard kita jadi macam standard sederhana. Sebab kita letak bawah dah. Lepas tu bila letak tu biar tinggi selalu, lepas tu dia akan action tu jadi lebih kelebihannya. Lepas tu kena sampai habis. Berperasaan juga. Dia akan jadi kebaikan kepada kita. Dia akan jadi rasa bersalah sama, rasa kurang sama. Lepas tu berdoa sama, minta ampun sama. Kita akan rasa feeling tu rasa kurang sama. Sebab apa? Apa dia yang kita telah sampaikan? Bila kata kena sampai habis licin, apa dia kita lakukan? Kuranglah sikit kita ibarat macam nak menghukum kan, lebih kepada rasa kita salah juga, tak sampaikan. Lepas tu dia kata manusia ni apabila diberi nikmat, rahmat tu nikmat. Dan sesungguhnya kami, pada ayat 48. Dan sesungguhnya kami wa inna apabila makna benda tu berlaku semua ni, berulang-ulang. Kami rasakan kepada manusia. Bila sebut manusia ni, dia sebut al-insan, mana hakikat manusia tu. Kita cuba kita mengaji. Semua sekeliling kita tu ada 4.
empat jenis. Segala sisi kita semua empat jenis. Satu insan, satu hayawan. Nggak boleh hayawan. Hayawan tu haiwan. Haiwan. Keliling kita ni ada empat jenis ni. Keliling kita ni ada empat jenis. Satu insan, satu hayawan. Hayawan kehidupan. Hayawan dia makna dalam Quran ada 3. Mana kehidupan, mana benda hidup, mana haiwan. Yang ada masukkan haiwan. Hayawan tu haiwan. Yang ketiga nabat. Nabatun. Apa ada nabat? Nabatun. Tumbuh-tumbuhan. Ada nabat sini? Mana? Oh, dekat luar tak? Selagi benda tak bergerak dengan apa ni? Macam meja jamadun. Jumut. Tahu jumut? Otak pun jumut bahasa Arab. Jumut sungguh pun ni. Jumut apa jumut? Otak jumut. Apa dia? Tak jalan. Tak bergerak. Tak bergerak. Asal dia bahasa Arab jamadun. Tidak bergerak. Benda-benda. Benda ni jamad. Jim, mim, alif, dal. Jamadun. Jamadun. Jadi kita nak ke Melayu tak bergerak lah. Benda lah. Tiga benda lah. Benda. Jamadun. Benda. Orang Arab panggil jamad. Semua kata keempat, semua hal kita nampak ni, yang kita nampak ni dalam asbab ni, dia antara 3 kategori. Satu insan, satu hayawan, satu nabat, satu jamad. Benda. Jamad ni benda, tak bergerak. TV tu jamad lah. Tak bergerak. Ni jamad ni. Benda. Barang tak bergerak tu jamad semua. Ha? Jim, mim, alif, dal. Jumut. Otak pun jumut semua. Jumut. Beku, tak bergerak. Jumut tu bahasa Arab. Jamad. Ha? Jumut merujuk otak. Otak tak bergerak. Jamad merujuk semua. Perkara yang tak bergerak tu jamad. Dia berhajat kepada, dia tidak ada alamat-alamat hidup. Alamat-alamat barang tu hidup sebab tanpa tak bergerak. Kita menggerakkan dia. Kalau ikut kipas ni pun barang mati juga. Dia elektrik je. Kan kita ngaji besar kan, tanda-tanda ismi. Tanda-tanda ismu kata nama mesti sama ada dia haiwan atau manusia, haiwan, hayawan, nabat, jamad. Dari kami. Mana segala perasaan tu datang dari siapa? Segala rasa-rasa tu dari siapa? Rasa senang, rasa susah dari siapa? Rasa tu datang dari siapa? Dari kami, dari Allah. Dari Allah. Rasa sedih dari Allah. Rasa sakit dari Allah. Rasa gembira dari Allah. Kalau rasa senang, dia panggil rahmatan. Rasa nikmat, rahmatan. Rahmat dari kami. Fariha, apa dia? Gembira. Dia bergembira dengannya. Dengan rahmat tak adil lah Ustaz dah. Gembira dengan rahmat lah. Jadi sifat manusia asal tanpa wahyu. Sifat manusia asal tanpa wahyu ni, bila dapat senang, suka. Bila susah, sedih, kufur. Sifat asal manusia kalau tanpa ada wahyu. Wa in tusibuhum, apa dia? Dan jika Mereka menimpa mereka sayyi'atun, keburukan, lawan rahmatan. Mana barang-barang yang tidak disenangi. Sayyi'atun ni barang yang tidak disenangi. Bima, apa dah bima? dengan sebab Terhadap apa yang qaddamat, telah dilakukan oleh
aidihim, Tangan. tangan-tangan mereka. Dia mau buat sendiri. Dulu orang kata kerana mulut bala binasa. Tapi lah ni tak kena mulut dah, kena tangan. Kenapa? Orang tak puasa, tak pakai mulut ni, pakai puasa. Tangan ni. Jari sahaja. Dia gulung Kerana jari. jari badan binasa. Jadi manusia tu bila kena musibah, Kena ada. kan biasa dia kata apa? Dia jadi kufur iman. Dia kata apa? Dia kata Tuhan tak sayang aku, Tuhan tak pernah beri nikmat kepada aku. Sikit je kena musibah je. Lupa langsung nikmat selama ni. Tu maksud fa innal insana kafur. Kafur tu mana? Ingkar. Tidak, tak ingat selama ni Allah Ta'ala banyak bagi ke dia. Gitu. Dia sikit je dia rasa macam Tuhan tak bagi, tak pernah bagi ke dia. Dia kata Allah tak bagi sekabut ke dia. Dia kata Tuhan tak ingat ke dia, tak sayang ke dia. Macam kita budak-budak lah kan. Mak ayah kita bagi belakang dah sekali tak bagi lah. Lepas tu kata ayah tak sayang kita. Budak-budak. Panggil budak-budak. Orang tua apa Ustaz? Alah, itulah kata kalau kita tak kaji wahyu, panggil budak-budak sama ketua. Ustaz lah ni kan. Asal dia kata dia perempuan banyak wuduk. Ni bila banyak menggunakan jari tu ke Tino je lah saja. Yalah. Dah ada wuduk pun. Sia dia. Syurga neraka milik waktu ancaman belaka, lelaki pun kena ancam, orang perempuan kena ancam. Tidak perempuan saja lah. Tapi lah nak berlatih. Membawa. Tak kira siapa lah kalau dah jauh dengan Quran di bawah belaka. Bawa besar pula kan? Bawa besar. India. Orang India tu. Bawa India. Cuma apa tu, ayat 9 pula. Sebenarnya dunia ni, kadang-kadang kita tanya kenapa Tuhan buat lagu ni? Kenapa Tuhan buat lagu ni? Jawapan apa dia? Kenapa Tuhan buat kita sakit, senang, susah? Kenapa? Nak menguji? Ya, satu. Sebab semua Allah nak sedar kita, semua belakang ni dia punya. Dia suka hati dia. Itu buat aku bangga. Dia kena faham aku sedar dulu. Dengan kat situlah datang kesedaran. Ikut Allah. Tapi bukan Allah bukan nak nanya kita, Allah nak menyedarkan kita. Kalau ikut kita belakang, manusia ni dia akan punah. Bila dia menyedar dia terikat dengan satu zat, maka baru dia akan balik asal. Manusia ni kalau Tuhan buat senang, ikut dia belakang, habis punah. Dan tak ikut dia, punah dah. Pek A ni, Pek A dah betul nasi. Jadi kena ketuk sikit. Kan? Gabar. Kita ni masuk ibarat masuk rumah. Yang masuk rumah nak belaka. Tuhan tak sekenal. Tuhan pun tak sekenal makau gini. Jadi kadang-kadang kena bagi musuh sikit. Oh sedar, bukan rumah kita ni, bukan rumah kita. Jadi makna dia Allah Ta'ala ibarat gitulah. Makna nak makan belaka, nak buat belaka boleh, kenal lah Tuhan dulu. Tuan rumah tu. Tuan rumah tak sekenal. Jadi dalam konteks dunia lah tu, kita masuk ke dunia. Mari ke dunia. Dunia ni ada Tuhan dia. Kita nak nikmat belaka, Tuhan tak sekenal. Kita dia. Tuhan tak sekenal. Padahal nikmat ni kalau kita letak pada tempat dia, apa jadi? Dari satu nikmat kita letak pada tempat dia. Satu nikmat kita tak letak pada tempat dia, apa jadi? Antara dua tu natijah apa dia? A natijah apa? B natijah apa? Dunia kalau kita guna pada tempat dia, Allah bagi percuma. Lepas tu Allah bagi syurga. Tapi kalau kita nikmat ni kita tak guna pada tempat dia, Allah anggap hutang.
Lepas tu Allah suruh bayar dengan masuk neraka dulu. Tapi ada jenis nikmat yang kalau kita ingkari, yang kita tak menghargai dia, masuk neraka tak tubik-tubik. Ada jadi pot nombor 3. Wah, nak tak terang ikhlas ni. Pot nombor 1, pot nombor 2, pot nombor 3. Adalah gelana tak tahu orang. Gelana orang. Puak kiri, puak kanan tu betul. Bukan. Kan? Dia gini, tulis dulu. Sebab kalau Minta apa? okay, nombor 1, tulis nombor 1. 1 tulis. 1 titik. Ada orang tulis 1, dia tulis SATU. Oh, sekarang tulis 1 lah. Ya, saya silap. Satu jumpa ni. Tulis nombor 1. 1 titik. Dia kata tulis 1, dia tulis SATU. 1 juga. Itulah. Okay, 1. Orang yang dianggap kafir dunia, kafir akhirat. Orang yang dianggap kafir dunia, kafir akhirat. Dunia orang kata dia kafir belaka. Sebab dia tak orang anggap Islam pun. Lepas tu ke akhirat pun Allah anggap dia kafir. Allah anggap dia kafir. Siapa dia ni? Iaitu orang yang menzahirkan kekufuran. Kalau sedang kata orang bukan Islam lah. Dan orang bukan Islam. Kita tak salah sebab dia bukan Islam. Tapi kalau dia Islam, kita kata dia punah akidah lagu ni. Orang yang memang punah dah, kita tak kata punah akidah. Kita kata contoh, kita kata apa contoh? Kita kata contoh. Apa contoh kan? Tajuk dia ni apa Ustaz? Contoh kita kata Jackie Chan lah. Jackie Chan tu punah akidah tu. Kita kata lagu tu tak? Jackie Chan tu punah akidah tu. Dah, kita tak kata. Tak kata memang dia tu bukan memang Islam dia dah. bukan, Itu maksud dia menzahirkan kekufuran. Sehingga kita faham dah. Dan satu lagi, hujah tidak tertegak kepadanya. Maksud dia, tak ada orang sampai kebenaran kepada dia. Orang sampai dah. Islam lagu ni, dia tak terima. Sampai kembali ke rahmatullah. Maka dia ni dianggap kafir dunia, kafir akhirat. Pak ni nombor 2 Pak Ustaz? Nombor 1. Satu lagi. Hujah tak sampai ke dia. Nombor dah, 1 dah. Ni kita nampak sampai kita boleh hurai. Nombor 2. Kafir dunia saja. Akhirat tak. Ada pula. Ada pula. Ada lagu tu lah. Macam mana kafir dunia saja? 1. Contoh ni. Ni contoh ya. Dalam kitab. Tapi siapa dia yang kes lagu ni, mana kita tahu? Cuma kalau lagu ni lah. Peribahasa Usuluddin kan. Nama dia Kalimutu. Tapi jangan tanya pula ada orang nama Kalimutu macam ni ke tak? Ni contoh saja. Ustaz kata ada orang nama Kalimutu lagu ni mu ke? Cari Ustaz. Kena percaya ke nama Kalimutu dulu. Kenapa Kalimutu jadi terkenal Kalimutu? Kalau apa kalau Hindu Kalimutu kenapa? Nama lain punya banyak Kalimutu terkenal kenapa? Mutu Sami, Kalimutu. Kalau Melayu Ali Ahmad. Kalau Melayu tak. Asal-asal tu kot. Dulu Kalimutu, dulu jenayah tu kot. Kalau tembok tu, Kalimutu ke nama dia? Ada kes tu. Marimutu tu. Hak tembok tu, polis tu tembok. Dia masa tu sekolah rendah ke dia? Orang duk cerita dia ni terlepas ke. Orang wanted lah. Takut belaka. Heboh. Kat sini. Lang mati dengan tembok. Kalimutu ke? Mana mutu ke? Ada berlaku tahun sampai masa mana ada WhatsApp lagi. Tapi orang cerita kali mutu kat sini dah. Dalam kena tembok polis.
Tak ingat cerita dia. Dia apa tu? Ni apa tu ni, botak cik. Oh tak. Dia itulah sama seangkatan. Tapi suhu lah. Kalau nak dia. Tak tahu. Tak ingat, tak apalah. Kalimutu. Jadi nama dia Kalimutu. Dia tidak pernah menjalani cara hidup agama dia dalam hidup dia. Sebab apa? Dia tak percaya agama dia. Dalam hati dia kata agama Islam betul sebenarnya. Tapi dia tak pernah cerita ke orang. Dia kata apa? Dia kata Allah Tuhan sebenar, Muhammad Nabi sebenar. Tapi dia sengat tak beritahu orang lain. Jadi dia mengucap dak, sembahyang dak, puasa dak, tapi dalam mana lagu tu sampai kembali ke rahmatullah. Jadi berlaku dalam perbahasan kita, rukun Islam ni wajib dizahirkan. Kalau tak zahirkan dosa besar. Tapi bukan syarat seorang Islam tu menzahirkan, bukan syarat sah iman. Tapi hukum kalau tidak menzahirkan dosa besar. Atas makna itulah dia dikira Islam, tapi dia masuk neraka dulu. Tapi akhirnya ke syurga juga. Kalimutu tu lah. Kalimutu. Walaupun dia tak ucap syahadah ke apa. Tak menzahirkan. Sebab kenapa dia masuk neraka dulu? Sebab menzahirkan syahadah tu wajib bagi orang yang nak masuk Islam. Kita tak, bagi kita Islam dah. Rukun Islam semua wajib belaka zahir. Kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji ni barang wajib zahir. Wajib dizahirkan. Walaupun dia tak buat. Ha? Walaupun dia tak buat semua. Tak buat semua macam mana? Puasa ke apa tu memang dia tak buat. Dia puasa wajib. Lepas tu wajib dizahirkan. Saya berpuasa. Kali ni dia tak Royak. Kalau mutu tadi, ha? Dia buat Dia tak buat. Dia pun tak faham. Dia tak faham tu kena tuntukkan dia tak faham. Tak sampai lagi kepahaman bahawa dia kena buat. Ustaz, Abu Talib tu tak jadi ke? Abu Talib ni dia memang tak Islam. Sebab betul nak buat Dia percaya ke? ha? Dia percaya ke? Tapi yang tu Wahyu beritahu. Wahyu beritahu ke Nabi mengesahkan bahawa Abu Talib tak Islam. Makna Orang ucap kan ucap. sebab apa tu dalam perbahasan apa tu kajian, kenapa Abu Talib tak masuk Islam? Sebab dalaman dia tolong Nabi ni, dia tahu nak anak saudara dia betul. Tapi dia tolong Nabi ni atas nama anak saudara. Kalau ada atas nama Allah sikit, Allah akan tunjuk ke dia. Buat darah daging dia. Mana besarnya peranan niat kerana Allah ni. Kerana Allah. Kalau sikit kerana Allah, Allah akan bagi hidayah ke dia. Tapi tak ada. Hanya dia tolong Nabi Muhammad ni kerana anak saudara dia. Darah daging dia lah. Dulu darah daging dia. Perbahasan tu makna kalaulah ada sikit je dalam hati Abu Talib, tolong kerana Allah. Allah akan tunjuk ke dia. Maknanya ada sikit dia terasa nak juga ke hak Nabi Muhammad duduk sebar ni dia Dia ada tak perasaan ingat pun. kerana Allah sikit je. Allah akan bagi hidayah ke dia. ada rasa. Tapi dia kerana anak saudara je. Betul. Nak beritahu kita besarnya peranan kerana Allah tu. Sehingga dapat petunjuk. Lepas tu, 1, 2. Tadi 1 dah. Mana 2 tapi jenis nombor 1. 2 jenis nombor 2. Kafir dunia juga ni. Dua-dua kecil. 2, 1, 2. Dua-dua Roman. Satu sesalah. 2, 1 sesalah. Ni 2. Kafir dunia saja. Seseorang yang mencari kebenaran. Orang kafir yang cari kebenaran sampai mati, jumpa Islam. Lepas tu dia ubah pahaman, masuk Islam. Maka dia kafir dunia saja. Maka ke akhirat dia anggap Islam. Tapi dia dah berubah lah akidah dia. Cuma dalam rekod dunia dia ni, dia pernah dikatakan kafir. Cuma dia masuk Islam. Sebab dia cari kebenaran. Jadi rekod dia adalah kat dunia saja kafir dan dia dah masuk Islam, maka ke akhirat dia anggap Islam. Dia mencari Islam. Dia mencari kebenaran, jumpa Islam. Jumpa Islam. Jadi dia ni masuk Islam. Masuk Islam lah. Akhirnya. Jadi dia ni kat dunia pernah kafir. Pernah kafir tak? Dia Pernah, akhir tapi sejarah kekafiran dia hanya sebentar. berakhir dengan Islam. Islam. Mu'alaf kan ni? Mu'alaf lah. Drama sikit ni, drama masa nak mati tu.
Dia tak ada nak dia tak ada nak poso, dia tak ada nak solat apa semua pada dia mati. Tapi dia sempat Islam. Tak kira lah sama ada Islam dulu ke. Yang penting dia ni masuk Islam. Cuma dia ni masa kat dunia ni penuh orang kata dia tu orang kafir tu. Tapi kafir dunia je lah. Dia tak sempat buat lah. Masuk neraka juga dah dia. Tak. Eh? Surga. Sebagai kain Tidak masuk neraka dulu baru. Tadi yang satu tadi. Masuk neraka. Pertama. Yang satu tadi. Ini surga dulu. Surga terus. Teruslah. Moga dia masuk Islam kan. Boleh Tak, mati. tapi tak tahu lah siapa dia. Kan? Mudah-mudahan Rabi Abdullah tu ke kan. Tak tahu siapa dia. Tapi dia ada tak rekod kafir kat dunia? Ada. 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 Tapi tak sebanyak hanya lah. Tidak sepanjang Tapi hari. sajalah. Ha? Last minute saja. Dia tak Tak mestilah minit. Mana Dia last minute. Ah. Ni Yang masuk penting dia ada rekod. Dia ada rekod. Mana dia pernah kafir kat dunia. Tapi dekat akhirat Allah anggap dia orang Islam. Walau Dia masuk Islam. dia masuk Islam. Dia masuk, kita masuk kategori itulah. Senang. Tadi tu dia tak lafaz langsung. Dia tak lafaz langsung, tak beritahu langsung, orang tak tahu langsung. Semua dia dalam hati dia. Dalam hati dia saja. Ada masuk neraka dulu tu. Oh, masuk neraka. Sebab dia tak tunai wajib. Nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia mensiarkan. Istihalah. Mu'alaf kan. Dia tak masuk. Dia masuk. Tak masuk mana? Tak masuk mana? Tak masuk neraka. Masuk neraka apa dia dah tunai benda yang ni dah. Yang nombor 1 tadi masuk. Jadi masuk neraka dulu. Dia tidak zahirkan. Sebab dia tak tunai hak yang wajib tadi. Hak nombor 2 ni dia tunai dah. Tunai dah. Beza tu je lah. Tapi kalau jenis nombor 2 kafir dunia saja. Tadi 21 tu masuk dulu. Ha? 21 tadi masuk dulu yang kali mutu tadi tu. Kali Masuk mutu ni neraka dulu. masuk neraka dulu. Ha. Masuk royak lah neraka. Masuknya. Dua-dua ni Tak. terus masuk. Tu cikgu dia nak hurai dia cerita saja dia serupa. Betul. Mana 2 ni cerita dia kafir kat dunia saja. Rekod ada kafir kat dunia. Tapi rekod tu tak sampai. Tak sampai habis. Hanya sekadar dunia saja. Tapi rekod tu ada lah. Rekod tu ada. Kan? Tapi kat akhirat Contoh Ustaz Rabi yang mudah-mudahan lah. abang dia. Mudah-mudahan. Abang dia masuk Islam hari ni macam selesai hari tu ni. Mudah-mudahan. Dia jadi nombor 2 tu. Sebab dia mensiarkan dah. Islam. drama tu. Saya tengok drama tu. Nombor 2 tu. 2.2. Tapi abang dia tu buat seksa dia buat mana ya? Mana masa dia boleh masuk Islam kan? Abang dia tu buat macam-macam dah kena sungguh. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni kafir akhirat saja. Pula. Akhirat je kafir, dunia tak. Kafir akhirat saja ni. Kenapa? Sebab kat Islam tak ada siapa dia kata dia kafir. Dia kata dia Islam. Sebab sembahyang sekali, puasa sekali, pergi haji sekali, pergi umrah sekali, mengaji tajwid sekali. Ustaz serupa. Contohlah. Cuma dia tak sengaja makna. Tak sengaja makna Quran. Jadi dia akidah dia ni tak serupa dengan hak Quran nak. Sebab dia tak mengaji, dia tak tahu, tak serupa. Sampai mati. Maknanya dia gelincir akidah. Mana dia ni pun sama dengan hak tadi, hak kalimat tu tadi. Tak tahu siapa yang terjebak lagu ni, tak tahu. Tak boleh kita hukum. Sebab kita kata tu hak tak mengaji tu, hak tak tahu lagi, dia tak mati lagi. Kalau mati dah, tak tahu juga. Jadi kita hanya sekadar cerita saja sebagai ibrah, tak tahu siapa. Cuma dipanggil orang. Kalau kita Islam luaran, dalaman tu adalah tak betul akidah, dia panggil munafik. Ni hak 3. Hak 3 ni. Belajar makna satu-satu. Tapi kalau dia pergi kelas sebelum kembali ke rahmatullah, kan? Sebelum kembali ke rahmatullah, mana dia ni dia kembali ke rahmatullah 2021. Dia kelas 2020 contohlah. Masa COVID-19 ni dia jadi mikir dan ngaji.
Lepas tu dia tengok akidah dia tak betul, dia pun baiki. Maka dia nombor 4. Nombor 4 ni orang yang dikenali sebagai seorang Islam. Mati pun orang anggap orang Islam juga, sebab dia dah mengaji makna Quran, dah betul ke akidah dia yang tak betul. Maka masa hidup dianggap oleh manusia dia orang Islam, masa mati dianggap oleh Allah sebagai seorang Islam. Islam dunia dan di akhirat. Tapi tunggu, jangan kita rasa lega lagi. Takut-takut gelecah ke nombor 5. Ada lagi tak? Ada lagi nombor 5 boleh habis. Nombor 5 ni dia mengaji daurah dah. Dia tak habis. Tapi dia tak tinggal semua dosa besar. Dia tak taubat, tak insaf. Maka masuk neraka dulu. Tapi tidaklah selama-lamanya. Tulis ya. Jadi tuan buat lagu ni nanya comel. Supaya kita ni jangan rasa apa tu, rasa tinggal dosa besar. teruja. Bersyukur kan ada. Tapi rasa khoya, rasa syurga dah kita ni. Jangan cepat. Jangan cepat apa? Cepat dah leka jangan. Cepat bukan sebelah tu leka jangan. Nombor 5 tu contoh dengar saja. Bukan, dia dah baiki akidah dia. Tapi amalan dia tu dia ada dosa besar yang dia tidak taubat. Dia tak tinggal. Banyak dosa besar. Contoh orang Malaysia, dosa besar belaka. Masuk neraka dulu juga lah. Masuk neraka dulu. Contoh tak? Sebutkan ayat yang dikira terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Satu surah sudah terakhir. Ayat yang dikira terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selepas 9 hari Nabi pun wafat. Jauh akmaltu lakum. Itu hukum. Hukum. Dia bukan terakhir. Hukum terakhir ayat tu. Tapi ayat terakhir bukan ayat tu. Itu surah terakhir. Surah terakhir Alam Nas. Surah ni. Idza jadu. Hukum terakhir al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat terakhir. Ayat yang terakhir dia surah ke apa Ustaz? Tahu lah. Tak tahu. Boleh bantu. Kata Ustaz. Ayat Akhir. Tu. Itu hukum terakhir. Ayat terakhir. Amin. Bila kita anak kita pergi keluar negara kan. Kita kata apa biasa perkataan kita kata. Bila kita pisah anak kita pergi keluar negara kan. Apa kita kata? Jaga diri ya. Masuk ayat tu dalam Quran ada tak? Jaga diri. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ustaz ayat dah kita tanda ni Quran ya Allah. Ayat mana? Surah mana? Al-Baqarah 281. Tanda dah lah Ustaz. Cuma jaga diri nah, jaga diri. Kan? Biasa orang tak jaga apa dia? Orang yang terbis jaga. Buat apa dia? Menyebabkan dia masuk neraka dulu. Ayat nombor berapa? 281. Ayat kapul. 281. Wataku yang turja'una ila Allah. Sampai akhir. Sampai Islam. Tanda dah memang. Tapi kat lepas tu tak canggih. Dia dah tegar tu dia. Dan takut dapat dengan sampai Tak apa. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Gini kata. Tak apa lupa. Kelah kita ni. Kalau kelah ni kalau ingat belaka tak sedap ustaz dah mengajar tak sedap. Hak tak ingat tu sedap. Maksudnya ayat terakhir. Kita kalau kita nak kadang-kadang berlaku kalau tanya soalan tu rumit tapi boleh jawab selalu.
Hutang angin kita. Bagi pandang. Kita nak sedap nak tak jawab tak ada jawab dia tak tengok ada hak tahu jawapan. Jadi hutang angin kita. Jadi mana kadang-kadang tak ada jawab tu satu hiburan kadang-kadang. Ayat last. Okey, ayat last. Lepas tu biasa orang-orang leka tak mana biasa je punya masuk neraka dulu. Biasanya. Siapa boleh jawab? Biasanya apa benda yang melibatkan dengan manusia lain ni dia terlepas pandang. Biasanya apa dia? Membawa. Membawang. Seksa tapi bukan membawang tajuk dia. Hutang. Ya. Sebab tu lepas tu buat apa? Tengok. Buat Tilka ni bak hutang Ustaz. Oh dalam bukan teleka. Kan ni ya ayyuhallazina amanu tu. Ni hak Satu muka surat tu buat hutang. je tilka ni ha. Jadi manusia hak yang dia terleka untuk beringat hutang. Betul tak? Luar ni banyak tak? Budak-budak piti-piti kan. Kau ni sabit dengan riba. Hak betul kita kata bab mengumpat betul. Tapi hak bab yang kadang-kadang orang baik pun terlepas pandang. Orang pergi perang pun terlepas pandang. Dia pergi perang nak tengok hutang ada masuk neraka tu. Nabi kata aku ingat. Mana orang baik pun, lepas tu hadis bab hutang ni dia terkapal-kapal dia di udara tu sebab dia orang baik. Mana roh baik ni naik ke atas, roh buruk turun ke bawah. Jadi dia roh baik tu dekat di atas tapi terkapal-kapal tu sebab ke hutang. Dia duduk tengok kalau kita katalah di dunia ni kita hidup, kita halalkan hutang kita tu. Okey tak? Kita tak apa hak dia tu. Hak kita tak apa. Kita kalau orang yang berhutang ni. Maksud Kita halalkan. Apa? Apa? Cuma gini, hutang ni kan. Hutang ni dia sunat je tulis. Tulis tu sunat. Tapi kalau lupa masuk neraka. Lupa tulis. Kita bayar dah. Contoh kita hutang kat Juzaiman contoh RM100. Kita bayar dah. Kita hutang juga dekat akak. Kita bayar kat akak, kita ingat kena bayar kat dia. Dia kata mana hutang kita, kita bayar dah. Padahal bayar kat ni. Masuk neraka juga. Lupa. Sebab tak tulis. Kita tak tulis masa bayar tu. Tulis tu sunat. Tapi kalau lupa masuk neraka. Sebab Rasul kata, kalau kita halalkan hutang kita, Tu halal lain. Kita lain ni tak halal. Kita dia tak halal lagi. dia kata, kita sesat dah. Dia dengan Tuhan dia tak sesat lagi. Betul tak? Sebenarnya bila selesai kita sayang Tuhan. Manusia dia. Dia asal kita dengan dia bila kita dengan manusia pun ada dua. Bila manusia tu dah lepaskan, Adalah Tuhan dengan lepas. Tuhan tajuk lain, dengan manusia tajuk lain, dengan manusia, dengan Tuhan dengan Tuhan. Bila selesai manusia selesai, Mencuri. ha? Mencuri dia kira apa ni? Mencuri. Contohlah macam masa Curi duit tu. ha Dia curi hati tak? Kalau mencuri hati tak apa. Ada benda lah. Curi perasaan. banyak budak-budak yang duduk kat Asrama. Curi sayang-sayang dia punya duit Lepas tu dia nak taubat. Bukan bila dah tua ni gambar. Nak taubat. Lepas tu nak bayar tuan tu cari tak jumpa. Tak tahu macam mana. Dalam konteks agama ni Tuhan ni kan tu kata jalan keluar tu tak ada. Ada ikhtiar tak? Untuk cari. Ada ikhtiar tak untuk cari? Ada ikhtiar tak untuk keluar barang? Keluar barang macam Cari dah tak jumpa. Okey. Dia sila cari dah. Mana bab-bab dosa besar ni dia ada keringanan. Cari dah. Cari dah. Macam kita contoh kita ada hutang. Orang tu duduk Indonesia. Kita nak bayar hutang. Kita cari dah tak jumpa. Tuan tu tak jumpa. Hari kita hutang tak jumpa. Lepas tu kita pun dia tak ada. tak ada. Tu kita lain. Dia kesan. Mana kita insaf, waktu tak jumpa nak cari orang. Maka tu kita lain. Tapi ikhtiar kena ada. Tajuk dia, ikhtiar ke tak? Ikhtiar habis geng. Tak apa, lepas. Habis licin. Mana kita bagi sedekah, kita anggap duit ni sebagai duit dia. Tak apa. Lagi sedekah Ustaz ni. Tapi kalau tuan tu boleh cari lagi, tak boleh. Tak gini, kita cari dia tak tahan-tahan tu tiba-tiba kita bagi sedekah dah duit dia tu punya lagi pun. Kena bagi kalau dia minta. Nyanyo kita ni kita bagi sedekah dah. Dia konteks lagu tu, malam tu.
Memang tak lagu tu. Mana kalau kita jumpa kena bagi. Kena bagi juga. Ustaz, kalau kita nak Kalau dia minta lah, kalau dia tak minta tak. kalau kita nak wayang dia terus ambil terus halal warna Ha? Oh, itu soalan yang halal. Ya, macam mana? Banyak kali Ada orang yang gitu Saya ambil. Terus halal. Saya ambil. Tak usah ambil, tak usah halal. Sihat Kita nak bayar tak usah ambil. Kita nak bayar, dia tak usah ambil, tak usah ambil. Contohlah, contoh. kalau Contoh situasi. Buat lama pelaju. Bukan ikhtiar kita. Kan kita jumpa Kita dengan dia. kita ikhtiar dah nak bayar. Kita berterus terang dengan dia. Ha. Itu dia kata, biar lah. Saya tak sedar dia. Saya tak halal kok. Salah dia kata gitu. Jumpa esok. Contoh lah. Dia makin gitu. Mana ikhtiar ada lagi tak? Kita jumpa Ada. dia. Ada tak? Mana hak dia tak usah halal tu ada kemampuan kita tak? Tak ada, tak kena. Dia mesti ada ikhtiar kita. Sebab dia nak buat ibadat dia. Mesti ada ikhtiar kita yang kita ikhtiar dah. Lepas tu Dia lepas. Dia tak siap ambil. Lepas kita. Lepas dia kita. Sebab ikhtiar dah. Dia tak ambil duit tu boleh kita guna. Ha? Boleh lah. Kita tahan dengan dah bukan duit kita. Kita jangan bukan duit kita. Awak tak tepi ya tu. Buat tabung. Buat tabung lah. Hak jumpa semua duit dalam poket seluar anak bas tu mana? Halal. Tak gila lagi. Jumpa saja. Sama dalam poket baju lelaki. Jumpa dalam poket semua. Tak boleh tanya. Kita ingat bini kita. Suka lah. Bini kita kan. Kita baru jumpa. Lama dia tak beritahu. Dia ada buka dia kata dia duit baru. Baru dia kata ada kita ada duit kita. Dalam peti. Pokoknya tu ada satu sama surat lagi. Itu duit abang yang jumpa di mesin basuh. Tapi tak ambil, malu nak ambil dari dia. Sekolah ada semua. Dia pun situ. Dia kalau Kalau dia ambil pun tak apa kita, tapi style dia gitu. tapi kalau saya kan ustaz kalau jumpa duit katalah 100 tak. Kita kata kita jumpa 100 keping dalam poket dia dia. Hak tu kita tak royak lah. Kalau kita jumpa 10 riyal kita royak. Ya, banyak bila jumpa sekali dia. Selatan Ini lauk dia sedap. Apa cikgu dah teringat sebab dia dah ni dah. Dah tak ada nombor teringat dah bagaimana. Ada ustaz dekat anak tidur malam kan dalam ingat tak ingat dia beroyak jumpa duit 100 ambil dah. Tapi ustaz kena berubah ustaz. Kena seling untuk jajaya suka ustaz jumpa piti. kalau dalam Takut dia bisa umi kalau dalam wallet dia. Apa? Dari warna. Dari mana? Dia Contoh. Dia jenis Pak Ayuh nak bui dah kata. Dia jadi Tapi kalau kita ambil, Hanafi, dia jadi kopi. kita boleh ambil atas keizinan atas keizinan qadi. Kalau dia ada dua pandangan, satu boleh ambil tapi sekadar kita berhajat. Satu lagi dengan keizinan qadi. Tak boleh ambil begitu. Tak Hanafi ya. Kena tanya duk qadi dulu lah. Kau sign dia. Itu Hanafi lah. Kau ni sign dia. Esok siapa lah. Jadi mau curi duit. Adalah. Sesuai dengan kau start mengantuk juga. Masuk Aduh lah. Tak apalah. Nak share ke tak share walau lah. Tapi tak apa. Tak tengok muka Ustaz, ni nak suara. tanya Ustaz, Boleh. Misalnya masalah kita belajar, kita baca Quran, kita baca dah dia. Manakala kita belajar tafsir ke belajar makna tu pun dikira daurah dah dikira tak apa dah kau kena belajar daurah ustaz ngajar tu baru dia. Ada tiga yang dia jawab. Nanti kita belajar Tiga yang dia jawab. lagi
Jangan aja, jangan aja. Quran time tu ke dikira Dia kata kalau ngaji kelas ni, tak ngaji daurah. Kalau daurah dah ke? Dia tanya. macam kelas ni supaya ni kan kelas. Tafsir je. Dia jawab Ustaz. Saja je. Saya boleh jawab tu. Kan nak Ustaz? Supaya belajar hari ni. Dikira belajar ke Belajar. tidak? Ya, belajar lah. Nak kira apa tak nak kira? Kira belajar tadabbur ni. Belajar dah ni. Cuma target tu kena ada lah. Target tu kena ada. Lepas tu usaha lah. Hak tak ke mana kita Sebab boleh. nak belajar habis licin kan. Habis licin. Target kena ada. Usaha kena ada. Lepas tu hak Quran time tu. Dan kita baca Quran time. dia kena buat apa tu bagai-bagai corak. Bentuk lagu ni kena ada, bentuk macam Quran time kena ada. Sebab ada benda bagai-bagai yang dalam kelas ni tak terjawab oleh kelas lain. Tak jadi cuba. Dia je tak sempurna. Kita pergi kelas lain ni kan. Dia ada benda yang tak selesai. Macam-macam miss. Kalau gini. Walaupun kadang-kadang kita ni waktu Tok Guru seorang, kita seorang contoh tak. Hanya semacam. Tapi Tok Guru dah tahu masalah kita. Tapi bila kita mengaji kadang-kadang dia bergantung kepada tajuk. Kadang guru ni dia bahagian ni dia mahir bahagian ni. Jadi makna dia Tok Guru pun dia bergantung kepada bidang dia mahir kan. Tapi kalau belajar salah satu tu tak boleh lah. Ha? Contoh belajar Quran time tak pergi daurah Pak Ustaz. Dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah. Masalah apa dia? Selama ni kita boleh selesai masalah akidah kita dalam satu warna. Macam contoh, mengaji kelas kita tak cukup juga, ada kena ngaji kelas itu juga. Kita tak boleh nak tanya Ustaz. Ada benda tak selesai kat sini, kena selesai kat sana. Maknanya kita kena Tempat lain. belajar banyak segi lah. Banyak tempat bagus contohnya. Ustaz Rahman. Ustaz Rahman. Jawapan dia ialah kita kena ramal tu. Ada benda tak boleh jawab sini. Hang pula buat tanya buat suami, tak boleh jawab sini. Dia ada satu tajuk ni memang sesuai tepat ni. Dan tajuk ni sesuai ustaz ni. Sesuai ustaz ni. Lagi banyak guru lagi bagus. Tapi kalau ada satu guru tak lengkap kita contoh tak. Kita beritahu. Satu guru kita contoh kita tak pergi kelas ni contoh. Ada benda tak terjawab. Memang hak lain terjawab. Ada benda dia macam miss. Kita rasa sendiri benda tu tak. Macam kita ngaji belakang dah. Tapi tak pergi Maulana Hadi. Oh, tak selesai masalah kita. Bagi hilang satu guru kita. Kita rasa macam tertinggal. Rasa satu benda kita tak jelas. Jadi maksudnya kalau nak mengaji habis Cina kena belakang. Habis kira habis dikin. Tapi makna guru kena ramai. Yalah, kena belakang. Dia bukan satu, dia banyak kebaikan. Banyak guru. Dia kurang ni. Dia akan jadi kurang ta'assub. Dia akan lebih kepada dia metode kena lagu tu ngaji. Lala dia akan kata ustaz kata. Dia setiap guru je dia lagu tu. Ustaz kata. Ustaz dia. Tak dia ngaji tu. Ustaz lain tak boleh orang kau dia jadi lagu tu. Pesannya. Betul gitu kan dia. Ustaz Ha? kata. Apa hukum kalau ada je kalangan ustaz tu yang mari kita mengaji orang lain? Dia kata hukum ni tak ada hukum. Tak ada hukum ni. Sebab kita kadang-kadang kita tak nampak dah. Kita tanya. Tapi cerita ni dalam Quran ni ahli kitab tak bagi ngaji dengan Nabi. Ada kita tak boleh. Baik ke tak? Macam mana? Jawapan tu. Hak tak bagi ngaji ni ahli kitab. Ahli kitab dia tak bagi ngaji dengan Nabi, suruh ngaji dengan dia saja. Tu ahli kitab. Sebab dia susuk benda Ada benda. sebab dia benda dia sembunyi. Jadi mana hukumnya? Tak boleh. Perangai ahli kitab. Jadi Bani Israel juga dia uji juga. Dia tak boleh. Dia kena bagi belakang. Dia kena buka belajar ni kena kalau contoh kalau kita silap. Nanya kau tu. Contoh kita suruh ngaji kita. Kalau kita silap, siapa nak bagi? Siapa nak bagi betul bagi? Contoh lah. Kalau ustaz silap bagi jawapan. Kalau dia ngaji punya ustaz dia boleh betul kan? Kalau contoh cuk yang ngaji kita saja. Kalau kita silap siapa nak betul kan? Bila banyak guru, dia boleh fikir mana lebih tepat, mana lebih kuat, mana lebih mendapati yang jiwa dia akan nampak. Pengalaman kita lah. Okay, kita ngaji banyak guru lah. Kita jadi buat banyak perubahan. Kalau kita seguru tak jumpa lagi baru betul. Apa hukum?
Bahaya. Risiko. Risiko dia akan jadi kita dia tak tahu kita tak asal lagi. Cuma istilahnya berisiko. Kalau satu silap habis. Kalau satu tu silap, kalau betul tak apa, betul nak tak apa. Dia tak ikut SOP lah tu. Ahli kita. Tak seguru dengan. Kita yang cari Dengar, tak bagi. Masa nama Nabi. Ahli Ada kitab ada sebab Nabi. dia tak cakap Nabi lah. Dia Sebab dia Sebab yang menulis kitab ni. Ahli kitab dia Madinah, Arab Yahudi. Yahudi ni faham Taurat. Dia tak bagi sahabat Nabi ni pergi ngaji dengan Nabi Muhammad. dia takut Nabi royak dia tu. Itulah. daripada Bani Israel. Lepas tu dia itu ke Nabi Isa tu tak ada. Nabi Isa tahulah kalau dia ni Tapi susu. pengalaman kita lah. Biasanya orang yang mengaji seguru ni dia jadi tak comel jadi kesannya. Memang banyak begitu. Dia jadi macam dia tak terbuka. Kita biar ngaji banyak guru, kas bawa guru ke mana belakang. Macam kita ada kurang kita. Kalau ngaji kita, siang kawan tu ni nak backup dengan kawan kurang kita ni. Dia ngaji ustaz lain. Sebab bukan semua ustaz sempurna. Contoh kita ada kelemahan kita. Kalau ngaji kita tanya hak ngaji. Ustaz ni ada lebih sini, ustaz ni ada lebih sini. Dari sudut maklumat pun gitu juga. Jelas sini, tak jelas sini. Jadi Macam tadabbur ustaz lebih kepada hak ni, ada ustaz ni lebih kepada hak ni dah. Makna senang comel-comel ngaji belaka.